hari ini kita akan menjalankan beberapa eksperimen dengan menggunakan water purification kit atau dalam bahasa Melayunya kita panggil dia sebagai kit penyulingan air. Jadi ini adalah barang-barang yang terdapat dalam kit sains water purification. Kita ada buku manual, kita ada bekas penyejat dan penutupnya, kita ada cawan 2 yang ada 2 lubang dan 2 yang ada 4 lubang. Seterusnya kita ada pemegang cawan. Dan seterusnya kita ada juga bekas untuk menapis air. Kita ada batuan besar, batuan kecil, activated carbon dan juga kita ada kertas penapis. Jadi, mari kita mulakan eksperimen yang pertama. Okey, sebelum kita memulakan eksperimen, ada beberapa persediaan awal yang perlu dilakukan, iaitu kita perlu membasuh dulu bahan-bahan yang terdapat dalam kit tadi, iaitu batuan besar, batuan kecil dan juga activated carbon tadi. Okey, bagaimana untuk mencucinya? Masukkan bahan-bahan tadi ke dalam cawan, tak kisah cawan apa yang nak dipakai, tak ada masalah. Jadi, ambil air dan tuangkan ke dalam setiap bahan tersebut. Selepas itu, kacau bahan-bahan tadi dalam 1 atau 2 minit dan anda boleh nampak nanti air ni bertukar menjadi kotor sebab barang-barang ni sebenarnya adalah barang asli, jadi dia ada kotoran lah. Okey, buat yang sama untuk kesemua 3 ni dan kalau boleh ulang selangkah ini dalam 2 atau 3 kali. Jadi ini adalah bahan-bahan yang telah dibersihkan sebanyak 3 kali. Okey, kita masukkan air, kita kacau dan buang air, masukkan air lagi, kacau dan buang, dan masukkan air lagi, kacau dan buang sampai dia sebenarnya tak penting pun berapa kali. Yang pentingnya kalau anda dah nampak dia tu dah bersih dan cukuplah. Okey, alright. Seterusnya, persediaan yang kedua adalah kita nak kena buat air kotor. Sebab nak buat penyulingan air mesti nak kena ada air kotor. Jadi bahan yang diperlukan untuk buat air kotor, kita perlukan pasir. Pasir yang kotor lah, warna hitam ke, warna merah ke, tak ada masalah. Dan kita perlukan juga minyak. Dan andai kata ada yang nak masukkan barang-barang lain, contohnya batu-batu ke, daun-daun kering ke, boleh, tak ada masalah. Okey, jadi hari ini kita akan menggunakan 2 jenis bahan ini sahaja. Okey, alright. Jadi mari kita buat air kotor untuk menjalankan eksperimen. Jadi saya akan ambil tanah ni dan masukkan ke dalam cawan. Saya ambil juga minyak ini, masukkan ke dalam tanah tadi. Dan kita ambil air untuk jadikan dia air yang kotor. Okey. Jadi kita kacau air ni. So kita boleh nampak air ni dah bertukar hitam dan berminyak. Jadi bila ada air kotor, kita senanglah nak nampak untuk eksperimen ni. Air tu bertukar bersih ke ataupun air tu masih kekal kotor ke. Okey, jadi ini adalah 2 persediaan yang perlu dibuat. Pertama, membersihkan bahan-bahan yang ada dalam kit dan yang kedua, kita sediakan air kotor. Jadi, mari kita teruskan untuk eksperimen yang pertama. Jadi, ini adalah barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan eksperimen yang pertama. Okey, tujuan eksperimen yang pertama adalah untuk melihat antara keempat barang ini yang mana yang boleh menghasilkan air yang paling bersih. Adakah batuan kecil, batuan besar, activated carbon ataupun kertas penapis? Yang mana satu yang menghasilkan air yang bersih? Okey, jadi selain barang-barang ini, kita perlukan air kotor yang kita buat tadi. Kita perlukan bekas-bekas yang ada 2 lubang dan 4 lubang dan juga pemegang ni. Yang pertama, kita akan menggunakan dulu batuan kecil. Kita akan jalankan eksperimen dengan menggunakan batuan kecil. Ambil batuan kecil ni dan masukkan ke dalam bekas yang ada 2 lubang. Okey, ambil batuan kecil, masukkan ke dalam bekas yang ada 2 lubang. Seterusnya, letakkan bekas ini ke atas
pemegangnya dan letakkan ke atas bekas yang untuk padah air. Seterusnya, kita ambil air kotor dan masukkan ke dalam bekas ini. Okey, kita tak nak banyak, mungkin dalam 2 ke 3 sudu sudah mencukupi. Okey. Dan seterusnya, kalau boleh nampak dekat bawah tu air dah mula turun. Dan kita tunggu dalam 5 ke 10 minit supaya kesemua air turun ke bawah. Kita akan tengok tahap kebersihan air untuk batuan kecil. Seterusnya, kita nak buat eksperimen. Masih eksperimen yang pertama tapi dengan menggunakan batuan besar. Jadi kita nak tengok antara batuan kecil, batuan besar dan yang lain-lain yang mana yang mendapatkan air yang paling bersih. Stepnya masih sama. Masukkan batuan ke dalam bekas yang ada 4 lubang. Letakkan di atas pemegang dan letakkan bekas di bawah. Jadi kita masukkan air kotor. Sama juga saya akan masukkan dalam 2 ke 3 sudu. Dan kita boleh nampak dekat situ air turun agak laju berbanding dengan yang batuan kecil tadi. Okey, tak perlu tunggu 2 ke 5 minit air dah turun sepenuhnya. Kita tunggu dulu dalam 2 ke 3 minit, biarkan air turun sepenuhnya dan kita tengok hasilnya nanti. Seterusnya, kita akan menggunakan bahan yang ketiga iaitu activated carbon. Activated carbon masukkan ke dalam bekas yang ada 4 lubang. Jadi saya terus letak dekat sini ya. Okey. Dah masukkan activated carbon, macam biasa kita akan masukkan air kotor. Okay, kita boleh nampak ada air turun tapi agak perlahan berbanding dengan batuan besar tadi. Dan yang terakhir adalah kertas penapis ini. Okey, ataupun bahasa Inggeris kita panggil dia filter paper. Jadi kita akan ambil satu kertas dan kita akan lipatkan menjadi bentuk seperti ini. Okey, kertas tadi lipat kepada 2 bahagian dan lipat lagi kepada 2 bahagian dan kita buka bahagian tengah sini dan masukkan ke dalam bekas yang ada 2 lubang. Tolak sehingga masuk sedikit ke dalam. Okey, seperti biasa letak ke atas pemegang dan letak atas bekas penapis. Dan kita akan masukkan air. Air turun agak perlahan sebab ini adalah kertas. Okey, kita masukkan dalam 2 sudu dan kita tunggulah selama 2 ke 5 minit untuk tengok hasilnya. A few moments later. Okey, jadi ini adalah hasil eksperimen tadi dengan menggunakan 4 bahan yang berbeza. Kita boleh nampak kebersihan air adalah berbeza mengikut bahan yang kita gunakan lah. Untuk batuan besar, kita boleh nampak air yang dihasilkan adalah antara yang paling kotor lah di antara yang lain dan kita boleh nampak ada kesan-kesan minyak dan bahagian bawah tu boleh nampak kesan-kesan hitam tanah. Okey. Yang kedua, batuan kecil dia lebih bersih daripada batuan besar dan kurang nampak kesan minyak dan kurang nampak kesan tanah di bawah. Bahan yang ketiga, activated carbon, lebih bersih daripada kedua dan yang pertama dan hampir bersih lah kita boleh tengok. Okey. Dan bahan yang terakhir adalah kertas penapis ni yang kita boleh nampak hasilnya almost bersih. Kita tak cakap dia ni terus bersih ya, sebab dia hanya menggunakan satu lapisan sahaja. Tapi tak dibandingkan dengan yang lain, dia adalah yang paling clear lah, yang paling bersih. Okey, jadi kenapa dengan menggunakan bahan yang berbeza dapat hasil yang berbeza? Okey, mari saya jelaskan. Yang pertama, batuan besar. Kalau kita boleh nampak kat sini, batuan besar dia banyak ruang-ruang di antara batu tu. Jadi tak banyak sampah yang boleh
berlapis. Sebab itu kita boleh nampak minyak partikel dia kecil dan pasir-pasir tu partikel dia kecil. Jadi partikel yang kecil boleh melepasi batuan besar ni. Sebab tu dia punya air agak berminyak dan agak berpasir. Seterusnya yang batuan kecil. Batuan kecil dia punya ruang di antara batuan tu agak kecil berbanding dengan batuan besar. Jadi dia boleh menapis lebih banyak bahan kotor daripada batuan besar. Sebab itu dia punya hasilnya hanya boleh nampaklah hasilnya berbeza daripada batuan besar. Dan yang ketiga, activated carbon lebih bersih daripada yang lain. Kenapa? Activated carbon ni dia ada satu sifat yang boleh menghalang partikel-partikel kecil untuk melepasinya. Okey, jadi disebabkan itu airnya lebih bersih daripada yang lain. Dan yang terakhir adalah kertas penapis, airnya paling bersih. Kenapa? Disebabkan kertas penapis ni terdapat rongga yang sangat terhad, jadi dia lebih banyak sampah yang boleh ditapis untuk melaluinya. Yang kita boleh tengok dekat sini masih ada kesan minyak, masih ada air yang tak boleh turun. Sebabkan apa? Lapisan kertas tu telah ditutupi dengan sampah-sampah. Jadi ada air yang tak boleh nak diturun. Disebabkan itu airnya paling bersih. Jadi step ini, langkah-langkah ini kita panggil dia sebagai water filtration ataupun penyulingan air. Eksperimen yang kedua nanti kita akan tengok apa akan jadi kepada air bila kita cantumkan bahan ni sesama sendiri. Susunan yang macam mana akan mendapatkan air yang paling bersih. Jadi jom kita tengok eksperimen yang kedua. Okey, mari kita teruskan ke eksperimen yang kedua. Okey, kita akan menggunakan bahan yang sama seperti eksperimen yang pertama tadi. Jangan risau dengan sampah-sampah yang ada dalam tu, tak ada masalah. Okey, jadi kita untuk eksperimen kedua ni tujuannya adalah untuk melihat susunan bagaimana untuk mendapat air yang paling bersih. Okey, sama ada filter paper paling atas, kertas penapis paling atas, batu paling bawah, ataupun kita akan tengoklah macam mana. Okey, untuk eksperimen kedua ni saya akan buat dua jenis. Yang pertama dengan susunan batuan besar paling atas, batuan kecil yang kedua, activated carbon yang ketiga, dan filter paper akan jadi yang paling bawah. Okey, untuk filter paper ni saya akan gantikan yang baru. Moments later. Okey, jadi yang filter paper tadi, kertas penapis tadi saya dah tukar kepada yang baru. Okay. Kita susun, paling bawah adalah filter paper. Atas kepada filter paper adalah activated carbon. Seterusnya batuan kecil dan yang paling atas adalah batuan besar. Seperti biasa, kita ambil air kotor. Air kotor tu kalau boleh kacau dulu sebelum bubuh supaya bagi pasir-pasir tu naik semula ke atas. Sebab kalau kita biarkan lama, pasir akan mendap ke bawah. Okey, jadi ambil dan isikan ke dalam bekas paling atas. Okey, dia akan mengambil masa yang lama sikit sebab tadi dah ada sampah sarak yang berkumpul. Jadi kalau nak cepat, boleh buang dulu sampah sarak yang berkumpul di atas tadi. Okey, so kita dah boleh nampak air dari atas turun ke bawah, pergi ke activated carbon, pergi ke kertas dan dia akan berkumpul di bawah ni nanti. Kita akan tengoklah, kita tunggu dalam, yang ini akan ambil masa lama sikit, dalam 5 ke 10 minit untuk kita tengok hasil sebab dia banyak lapisan untuk turun ke bawah. Okey, jadi kalau air dah kurang boleh tambahkan air supaya air lagi banyak air, lagi senang nak nampak kejernihan air tu nanti. Kita akan tunggu dalam 5 ke 10 minit. Dan kita akan tengok hasilnya nanti. Okey, ini untuk susunan yang pertama. The next morning. Okey, selepas 5 minit. Ini adalah hasilnya. Tapi kita boleh nampak dekat filter paper tu masih ada air yang turun. Masih tak habis lagi, tapi tak apa. So, kita tengok dalam dia. Okey, ini ada hasilnya. Okey, alright. Saya akan masukkan air ni ke dalam cawan. Sebab kita nak menggunakan set yang sama untuk susunan yang kedua. Okey, ini adalah susunan yang pertama Saya letak dekat sini. Okey, jadi untuk susunan yang kedua, kita terbalikkan dia. Apa yang kita akan buat, letak dulu yang besar di bawah. Okey, batuan besar di bawah diikuti dengan batuan kecil ataupun pasir. Diikuti dengan activated carbon dan paling akhir adalah kertas ni. Tapi untuk yang kertas ni saya akan tukar yang baru.
dan saya akan buang air yang lebihan yang masih ada dalam ni. Jadi ini adalah susunan yang kedua. Okey, yang tadi kertas penapis paling bawah. Tapi yang ni kertas penapis paling atas, diikuti dengan activated carbon and then batuan kecil ataupun pasir dan juga batuan besar. Okay, seperti biasa, kita akan masukkan air kosong. Air kosong. Kita akan masukkan air kotor. Ni kena hati-hati sikit sebab kertas penapis tu paling atas. Jadi dia macam kertas tu akan mudah terjatuh ke bawah. Jadi masukkan slow-slow supaya air boleh turun dengan perlahan-lahan dan kita akan dapat hasilnya. 1 hour later. Okey, kita dah tunggu hampir 8 minit untuk tengok yang susunan kedua macam mana hasilnya. Seperti yang boleh kita tengok dekat sini, saya buka ni Okey. Seperti yang boleh semua lihat. Okey. Air dia jernih tapi masih kotor, masih ada kesan minyak berbanding dengan yang mula-mula tadi, yang susunan yang pertama tadi. Okey, kalau boleh tengok kat sini air ni lebih kurang sama, jernih, agak jernih, cuma yang ini ada kesan minyak. Kenapa? Okey, kita akan explain berdasarkan bahan-bahan yang kita susun tadi lah. Okey, seperti dalam eksperimen yang pertama tadi, kita sudah tahu filter paper adalah bahan yang paling terbaik untuk menapis air. Bahan yang paling menghasilkan air yang bersih lah. Okey, diikuti dengan activated carbon, diikuti dengan pasir kecil ataupun batuan kecil dan yang paling terakhir adalah batuan besar. Okey, susunan yang pertama disebabkan kita letak batuan besar di atas, jadi batuan besar ni akan menapis dulu kotoran-kotoran besar. Okey, dan kotoran-kotoran kecil akan turun melaluinya dan melalui batuan kecil. Dan batuan kecil ni pula seperti yang diberitahu awal tadi, dia punya ruang antara batuan tu agak kecil, jadi dia akan menapis lagi banyak kotoran yang kecil, yang halus-halus. Boleh ditapis. Dan diikuti dengan activated carbon. Jadi activated carbon ni dia ada properties untuk menukarkan air menjadi jernih. Dia ada ruang-ruang yang sangat kecil, jadi dia boleh menukarkan air ke air yang jernih. Tapi mungkin ada juga kotoran-kotoran yang masih turun. Jadi itulah gunanya filter paper kat sini, untuk menapis segala kotoran-kotoran yang paling halus supaya air yang turun adalah lagi bersih. Jadi kenapa kalau kita terbalikkan susunan, air dia tetap kotor? Disebabkan yang pertama, bila kita letak filter paper paling atas, dah banyak kotoran yang terperangkap, tetapi masih ada kotoran-kotoran yang boleh turun melepasi filter paper ini. Jadi, bila air turun daripada filter paper ini, dia masuk ke dalam activated carbon, kotoran tu masih ada. Activated carbon hanya menjernihkan air, jadi kotoran tu masih ada, tapi activated carbon tetap boleh menapis kotoran-kotoran kecil. Selepas activated carbon, kita letak pula batuan kecil. Jadi dekat batuan kecil ni dah ada kotoran-kotoran tadi. So bila air turun, air yang akan turun ke bawah akan menjadi kotor disebabkan ada kotoran-kotoran besar tadi. So bila masuk ke dalam gravel yang paling besar pun sama juga, disebabkan ada kotoran-kotoran tadi, jadi kotoran tu akan turun sekali disebabkan ruang-ruang di antara batuan besar ni adalah besar, jadi kotoran akan terus turun mengikut air. Sebabkan itu air dia menjadi kotor. Jadi kalau masing-masing nak tahu, sebenarnya dekat rumah masing-masing yang ada penapis air, susunan dia adalah susunan yang mula-mula tadi. Okey, untuk eksperimen yang ketiga, kita nak tengok selain penapisan air, water filtration, kita juga boleh dapatkan air yang bersih dengan menggunakan proses penyejatan. Okey, penyejatan air. Jadi ini adalah barang-barang yang terdapat dalam science kit yang perlu digunakan. Barang tambahan adalah air panas. Air apa-apa air lah, tapi yang panas, yang betul-betul panas. Macam sini saya sediakan air Milo, nak buat guna air kopi pun boleh. And then bagi sesiapa yang menjalankan eksperimen ni dalam kawasan tertutup, perlu sediakan ais. Tapi kalau anda buat dalam kawasan terbuka, boleh letak barang-barang ni semua bawah cahaya matahari. Tak perlu gunakan ais. Okey, jadi pertamanya, okey, saya ulang balik tujuan eksperimen ni untuk tengok selain penapisan air, kita boleh dapat air yang bersih menggunakan penyejatan air. Okey, jadi masukkan bekas kecil ini ke dalam bekas penyejat dan masukkan air
yang panas tu ke tepi sini. A few moments later. Masukkan air, kita terus tutup. Okey, dan kalau tutup, kalau boleh nampak lah kat situ dah mula ada wap air timbul dekat situ. Okey, jadi kita letakkan ais atas bekas ni dan kita biarkan dalam 10 ke 15 minit untuk tengok hasilnya. A little later. Seperti yang kita dapat lihat, okay, kita dah tunggu hampir dalam 15 minit. Seperti yang dapat lihat kat sini, atas ni ada air. Disebabkan ais dekat atas ni mencair, so ada air. Dan kalau boleh perhatikan, nampak tak titisan-titisan air dekat situ? Titisan-titisan air tu bukan dekat bahagian atas dia dekat bahagian dalam. So bila saya pegang pun dia tak terusik sebab dia dekat bahagian dalam. Inilah yang kita namakan penyejatan. Okey, di mana air yang panas tadi tu akan menghasilkan wap. Lepas tu wap akan terkena permukaan atas ni dan disebabkan permukaan atas ni sejuk, dia akan tersejat di situ. Okey, kalau saya alihkan ais ni, okey, boleh nampak kan? Ini air sebab ais yang mencair tadi dan dalam tu boleh nampak titisan-titisan air yang telah tersejat daripada air panas tadi. Okey, kenapa kita guna air panas ni? Kenapa guna air panas Milo? Kenapa kena guna air panas kopi? Tak boleh ke guna air panas biasa? Boleh sebenarnya, tapi kalau guna air panas biasa yang putih tu kita tak akan nampak perbezaannya yang dekat luar sini, yang dekat dalam tu nanti. Okey, sebab saya tak buka lagi bahagian dalam ni. Jadi ibaratnya yang air kopi ataupun air Milo yang awak gunakan ni adalah lopak air selepas hari hujan. Okey, kalau hari hujan tu kita akan nampak lopak air. Bila cuaca dah panas, air dekat lopak tu hilang. So inilah kita nak tunjuk dekat sini. Kalau kita biarkan lagi lama, air dekat dalam ni pun boleh mengering dan air dekat tengah-tengah, bukan tengah-tengah yang sini, tengah-tengah yang dalam. Nanti saya buka. Air dekat tengah-tengah akan jadi lagi banyak. Okey? Jadi dah boleh nampak titisan air dekat situ. Saya akan buka. Okey, ini air ais tadi Okey, kalau boleh nampak dalam tu ada air. Tak banyak sebab kita tak tunggu lama pun. Kita tunggu sekejap je. Air ni adalah yang saya buang air yang ni. Okey, air yang dekat dalam ni adalah air yang dah tersejat di atas ni tadi. Dia terkumpul dekat bahagian tengah sini dan jatuh ke dalam sini. Okey, so ini adalah proses penyejatan daripada air panas yang keluar wap, dia tersejat ke atas dan berkumpul dekat satu tempat dan akan terkumpullah air yang bersih di situ. Jadi dengan menggunakan eksperimen kit ni kita dapat tengoklah. Okey, selain penapisan air, penyejatan air juga adalah salah satu proses untuk membuat penyulingan air. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Moga semua eksperimen ini bermanfaat untuk semua dan semua boleh cuba lagi dekat rumah bagi yang membeli kit daripada kami. Alright, itu sahaja dari kami.